Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Terima kasih kerana memilih untuk menyaksikan majlis penutupan Karnival Co-Curriculum secara dalam talian peringkat negeri Sarawak tahun 2020 atau lebih dikenali sebagai Karnival Imangsang Anak Sarawak. Saya Wan Alwi bin Wan Bujang dan rakan saya Hartini Baharudin akan terus bersama anda sepanjang majlis ini. Hadirin sekalian, sama-samalah kita menghayati dan menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu Ibu Pertiwiku. Hadirin sekalian, sebelum tirai dibuka, sebelum majlis bermula, moleklah kiranya kita bersama-sama menadah tangan memohon limpah rahmat dan barakah daripada Yang Maha Esa. Justru majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zamari bin Mat Taib untuk memimpin bacaan doa. Dengan limpah takzimnya, majlis mempersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadrat-Mu ya Allah, kerana dengan izin-Mu jua dapat kami bersama dalam majlis penutupan Karnival Co-Curriculum Imangsang Anak Sarawak IMAS 2020 peringkat negeri Sarawak bagi zon tengah 2 tahun 2020 pada petang yang berbahagia ini.
Kami mohon padamu ya Allah, Engkau permudahkanlah segala urusan kami. Lindungilah kami dari segala mara bahaya dan perkara-perkara yang tidak diingini. Berkati dan hormatilah majlis kami hingga ke akhirnya. Ya Allah, ya fa'alul lima yurid. Kurniakanlah kami kekuatan mental, jasmani dan rohani. Mudah-mudahan dengannya kami dapat tingkatkan usaha dan semangat kami untuk terus berjuang membina masyarakat dan negara yang cemerlang dan terbilang. Justru itu ya Allah, Engkau kukuhkanlah ikatan antara hati-hati kami. Kekalkanlah hidup kami dengan perpaduan dan hidup harmoni, saling hormat menghormati antara satu sama lain, dan eratkanlah tali persaudaraan yang teguh dan berpanjangan. Ya Allah, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat, agar kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk menghitung nikmat dan rahmat-Mu. Dengan rendah diri kami mohon keampunan atas segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, muslimin dan muslimat, karena kami tidak mampu menghadapi kemuliaan-Mu ya Allah. Kami juga tidak mampu untuk menerima azab-Mu ya Allah. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Allahumma ufir lana zunubana wa liwali ikhna allazina sabakuna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Boleh je. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zamari bin Mat Taib atas bacaan doa itu tadi. Semoga dengan kalimah doa itu tadi diberkati hendaknya segala hasrat yang direncanakan, insya-Allah. Berikut merupakan 8 buah pejabat pendidikan daerah yang turut serta mengelolakan Karnival Co-Curriculum secara dalam talian peringkat negeri Sarawak tahun 2020 atau lebih dikenali sebagai Karnival I-Mansang Anak Sarawak atau singkatannya Karnival I-Mas. Sama-samalah kita saksikan VT ini. Seterusnya, sama-samalah kita saksikan ucapan alu-aluan daripada Yang Berusaha Puan Miskinah binti Arsyad, Pegawai Pendidikan Daerah Daro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ibu Pertiwiku dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Dengan izinnya, kita dapat bersama-sama dalam majlis penutupan Karnival Co-Curriculum secara dalam talian peringkat negeri Sarawak atau Karnival I-Mansang Anak Sarawak I-Emas 2020. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Unit Pembangunan Bakat Murid Co-Curriculum, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kerana telah memberi kepercayaan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Daro sebagai pengelola
Majlis penutupan E Mansang Anak Sarawak E Emas bagi Zon Tengah 2. Penghargaan ini juga saya zahirkan kepada 8 PPD Zon Tengah 2 iaitu PPD Daro, PPD Mukah, PPD Dalat, PPD Sibu, PPD Kanawit, PPD Selangau, PPD Kapit dan PPD Song kerana telah berjaya mengelolakan pertandingan-pertandingan yang dipertanggungjawabkan dengan cemerlang dan sempurna sekali walaupun ia diadakan secara atas talian. Tidak ketinggalan juga penghargaan kepada semua hakim pertandingan, guru pembimbing dan semua pihak yang membantu menjayakan karnival ini sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Saya yakin dan percaya bahawa pelbagai ilmu dan pengalaman telah diperoleh oleh murid-murid ataupun peserta semasa karnival ini berlangsung sejak 19 Jun yang lalu dalam 57 pertandingan yang merangkumi 4 bidang utama iaitu STEM, Core Akademik, Kesenian dan Pasukan Badan Beruniform. Murid-murid telah berjaya menyalahkan bakat dan keupayaan mereka dalam menghasilkan projek atau karya secara holistik walaupun medium pelaksanaannya dalam norma baru. Penyertaan dalam Karnival E Mansang Anak Sarawak E Emas 2020 peringkat negeri Sarawak yang lalu merekodkan kira-kira 3,598 penyertaan dari sekolah rendah dan sekolah menengah Zon Tengah 2. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada peserta yang berjaya meraih kemenangan. Manakala kepada peserta yang tidak berjaya, jangan berputus asa kerana penyertaan anda sudah menjadi kebanggaan dan merupakan satu kejayaan. Saya juga berharap semoga pemenang peringkat negeri yang mewakili negeri Sarawak ke peringkat kebangsaan nanti akan beroleh kejayaan. Akhir kata, saya mewakili jawatankuasa pengelola majlis ini ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua PPD Zon Tengah 2 atas usaha sama yang jitu bagi memastikan kejayaan karnival ini. Syabas dan tahniah juga kepada semua jawatankuasa dan urus setia yang bertunggus lumus menjayakan Karnival E Mansang Anak Sarawak E Emas tahun 2020. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan daripada Pegawai Pendidikan Daerah Daro. Sidang penonton, namun sebelum itu sama-samalah kita saksikan perutusan daripada Yang Berbahagia Tuan Haji Abang Mat Ali bin Abang Mas Agus, Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ibu pertiwiku, salam sayangi Malaysiaku, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly, kenyalang fly, fly high. Pertamanya, saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah kurnianya serta izinnya kita dapat bersama-sama sempena majlis perasmian penutupan Karnival E Mansang Anak Sarawak ataupun E Mas tahun 2020. Co-curriculum amat penting bagi melahirkan murid-murid yang lebih dinamik, berkebolehan dan memiliki perspektif yang lebih baik terhadap kehidupan. Justru usaha murni menjayakan Karnival E Mas ini membuktikan keprihatinan dan iltizam semua pihak untuk bersama-sama mengangkat martabat bidang co-curriculum sebagai satu elemen penting dalam melengkapi sistem pendidikan di negeri Sarawak dan Malaysia. Seperti sedia maklum juga, co-curriculum kini turut menjadi sebahagian daripada asas pemilihan murid untuk ke IPTA. Dua tonggak utama pendidikan kita dalam zaman ini ialah
untuk melahirkan individu yang pertamanya kreatif dan inovatif dan keduanya mempunyai perwatakan dan kepribadian unggul. Dalam konteks ini, co-curriculum amat penting bagi pembangunan modal insan dan kekuatan bangsa yang mulia dan bermaruah kerana ia memupuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan diri, menjadikan pendidikan sesuatu yang menyeronokkan, mengurangkan tekanan dan membina watak dan pribadi yang seimbang serta holistik. Negeri Sarawak beruntung kerana sudah mula mengorak langkah ke arah pendigitalan pada tahun 2017 dan pandemik COVID-19 telah membuka ruang kepada pelbagai aktiviti secara dalam talian yang giat diadakan kini. Walaupun pandemik ini telah memberi kesan kepada aspek sosial dan ekonomi, namun jika dilihat dari sudut positifnya, penggunaan aplikasi digital semakin baik dan aktif dalam kalangan murid dan warga pendidikan. Karnival eMAS yang julung kali diadakan ini telah berjaya mendapat jumlah penyertaan yang sangat baik daripada sekolah dan PPD seluruh negeri Sarawak. Jumlah keseluruhan penyertaan murid bagi Karnival eMAS kali ini adalah seramai 15,074 orang murid, di mana penyertaan sekolah rendah adalah seramai 7,136 orang murid dan sekolah menengah seramai 7,938 orang murid. Suka saya menyatakan bahawa daripada 30 buah PPD yang mengambil bahagian, terdapat 4 buah PPD yang telah menghantar penyertaan terbaik, iaitu PPD Serian untuk Zon Selatan, PPD Meradong untuk Zon Tengah 1, PPD Kanawit untuk Zon Tengah 2 dan PPD Bintulu untuk Zon Utara. Tahniah diucapkan buat semua murid dan guru yang telah bertungkus lumus menyertai setiap pertandingan yang diadakan. Sesungguhnya, penglibatan dalam aktiviti co-curriculum dapat mengharumkan nama sekolah, daerah dan negeri kerana ia merupakan titik permulaan untuk murid-murid mengembangkan bakat yang terpendam dalam diri mereka walau di mana sahaja mereka berada. Sebagai contoh, penyertaan murid dalam Karnival eMAS kali ini bukan sahaja disertai oleh murid-murid di kawasan yang mempunyai akses internet yang baik, malah sekolah-sekolah yang berada di luar bandar dan pedalaman juga turut serta memberikan sokongan dan menunjukkan bakat masing-masing. Malah ada yang berjaya bersaing dan mewakili negeri Sarawak dan seterusnya menang di pertandingan peringkat kebangsaan. Warga pendidikan Sarawak yang saya hormati sekalian, saya sangat berbangga dengan pencapaian murid dalam Karnival eMAS kali ini. Antara pencapaian yang ingin saya sebutkan sebagai contoh ialah dari Sekolah Kebangsaan Batang Lasa Daru yang telah dinobatkan sebagai naib johan pertandingan peta pemikiran I Think Science Concept peringkat kebangsaan baru-baru ini. Selain itu, beberapa buah sekolah dalam kategori pedalaman 3 seperti Sekolah Kebangsaan Sungai Arau Selangau dan SMK Temenggung Datuk Lawai Jau Baram juga berpeluang untuk mengetengahkan bakat murid-murid masing-masing ke peringkat tertinggi, malah berjaya menjadi juara di peringkat negeri Sarawak dan dapat memberikan saingan hebat kepada sekolah-sekolah lain yang kita sedia maklum kehebatan masing-masing. Saya pasti untuk memacu kecemerlangan dan kemenjadian murid ini, banyak usaha telah dilakukan oleh guru, sekolah dan ibu bapa supaya bakat murid-murid yang berpotensi dapat dicungkil
dan dikembangkan dengan apa cara sekalipun mengikut kesesuaian dan inovasi para guru dan sekolah masing-masing. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Sektor Pembangunan Murid dan semua pejabat pendidikan daerah di negeri Sarawak, khususnya subunit co-curriculum di bawah unit pembangunan bakat murid dan semua pihak yang terlibat menjayakan Karnival E-Mas tahun ini. Terima kasih juga diucapkan atas sokongan padu daripada para ibu bapa dan masyarakat pada keseluruhannya bagi menjayakan Karnival kali ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis penutupan Karnival E-Mansang Anak Sarawak peringkat Negeri Sarawak tahun 2020. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, sebelum keputusan diumumkan, kita akan umumkan terlebih dahulu hadiah yang bakal dimenangi oleh pemenang untuk semua kategori pertandingan individu dan berkumpulan. Bagi pertandingan individu, tempat keempat hingga ke-10 akan mendapat wang tunai berjumlah RM50. Tempat ketiga akan mendapat wang tunai sebanyak RM100, manakala tempat kedua akan mendapat wang tunai berjumlah RM150 dan Johan bakal menerima wang tunai berjumlah RM200. Bagi pertandingan berkumpulan pula, tempat keempat hingga ke-10 akan mendapat wang tunai berjumlah RM100. Tempat ketiga akan mendapat wang tunai sebanyak RM200, manakala tempat kedua akan mendapat wang tunai berjumlah RM350 dan Johan bakal menerima wang tunai berjumlah RM400. Pohon ciku, pohon bacang, tumbuh berapit dengan pulasan, berdegup jantung bertambah kencang, berdebar hati menunggu keputusan. Kini tibalah kepada acara kemuncak majlis pada petang ini, iaitu pengumuman keputusan dan hadiah kepada para pemenang. Kita mulakan dengan keputusan pertandingan bagi bidang co-akademik. Diumumkan keputusan pemenang bagi pertandingan bercerita sekolah rendah tahap 1. Dimulakan dengan tempat ketiga dimenangi oleh Grace Ling Royi dari Sekolah Jenis Kebangsaan Taman Rajang Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Friendly Jaban Anak Jenggat dari Sekolah Kebangsaan Lubuk Ipoh Song. Dan Johan disandang oleh Muhammad Khalis bin Harun dari Sekolah Kebangsaan Agama Majlis Agama Islam Sarawak Muka. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Seterusnya, pertandingan bercerita sekolah rendah tahap 2. Dimulakan dengan tempat ketiga dimenangi oleh Angelina Meldelina anak Karen Meladini dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chonghua Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Dia Nisrina binti Merais dari Sekolah Kebangsaan Kampung Igan Dalat. Dan Johan disandang oleh Alicia Atalia Lisandra binti Ras dari Sekolah Kebangsaan Kampung Telian Mukah Mukah. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Manakala untuk pertandingan essay writing sekolah menengah atas pula, tempat ketiga dimenangi oleh Jason Kong Zhen Yang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Secret Heart Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Marian Jasmine Chua Ziao Kian dari Sekolah Menengah Kebangsaan St. Elizabeth Sibu. Dan Johan disandang oleh Elroy T. Yuen Chen dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunghua Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Seterusnya,
pertandingan esei writing sekolah menengah rendah. Tempat ketiga dimenangi oleh Angela C. Gayong dari Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Tan Yi Zuen dari Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Sibu. Dan Johan disandang oleh Brian Kok Zi Yue dari Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan esei writing sekolah rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Nicholas Tu Kahi dari Sekolah Jenis Kebangsaan Taekwang Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Agatha Cheng Si Ching dari Sekolah Jenis Kebangsaan Taekwang Sibu. Dan Johan disandang oleh Lucas Wong Ji Yung dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Tunghua Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Seterusnya, pertandingan menulis esei sekolah menengah atas tempat ketiga dimenangi oleh Cristiano Leonardo dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sacred Heart Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Albert Kenny Tang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tiong Hin Sibu. Dan Johan disandang oleh Nur Najihah binti Ahmad Zaidi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Matu Daro. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Manakala untuk pertandingan menulis esei menengah rendah pula, tempat ketiga dimenangi oleh Heni Rasidah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Oyak Dalat. Naib Johan dimenangi oleh Abby Stephanie Anak Ahana dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Merah Ibu. Dan Johan disandang oleh Sharifah Izani Zuhairah binti Wan Zaini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Merah Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Seterusnya, pertandingan menulis esei sekolah rendah. Tempat ketiga dimenangi oleh Nurul Farhana binti Abdullah dari Sekolah Kebangsaan Kampung Betanak Darul. Naib Johan dimenangi oleh Liviana Limin anak Mityu dari Sekolah Kebangsaan Sungai Menuan. Dan Johan disandang oleh Liana Tasha Prina anak Leo Imang dari Sekolah Kebangsaan Sungai Arau, Selangau. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan menulis saja sekolah menengah atas, tempat ketiga dimenangi oleh Johan bin Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kapit 2. Naib Johan dimenangi oleh Umi Nasuha binti Gusti dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Oya Sibu. Dan Johan disandang oleh Nur Hadirah Halwa binti Hamli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kapit 2. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan menulis sajak sekolah menengah rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Julian Imad Sigah anak Suling dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kanongit. Naib Johan dimenangi oleh Arif Aiman bin Ali dari Sekolah Menengah Kebangsaan Matu Daro. Dan Johan disandang oleh Nurul Saidatul Syahida binti Muhammad Marzuki dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sibujaya. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan menulis sajak sekolah rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Dia Arisa Kaisara binti Medzri dari Sekolah Kebangsaan Kampung Kut Daro. Naib Johan dimenangi oleh Aisyah Akilah binti Afindi dari Sekolah Kebangsaan Kampung Igan Dalat. Dan Johan disandang oleh Gwen Audrina anak Brian Dana dari Sekolah Kebangsaan Nanga Macan Kanaun. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10.
Bagi pertandingan Poetry Writing Sekolah Menengah Atas, tempat ketiga dimenangi oleh Zulfazli bin Hamzah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Merah, Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Anisia Fira Anak Liam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Song Song. Dan Johan disandang oleh Era Ling dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dalat Dalat. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan Poetry Writing Sekolah Menengah Rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Eva Wong Jiayi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Vicky Lau Kin Yi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Chunghua. Dan Johan disandang oleh Eric Hee Ben Ming dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunghua. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan Poetry Writing Sekolah Rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Edison Anak Alek Antas dari Sekolah Kebangsaan Nanga Pak Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Jamie Hee Hui Ki dari Sekolah Jenis Kebangsaan Metodis Sibu. Dan Johan disandang oleh Adrian Aleste Humphrey Lani dari Sekolah Kebangsaan Nangajih Kenawi. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan pidato sekolah menengah, tempat ketiga dimenangi oleh Siti Nazatul Afikah binti Roslan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tuan Datuk Patinggi Hajah Normah Daro. Naib Johan dimenangi oleh Gabriel Win Anak Duet dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kapit. Dan Johan disandang oleh Nur Syasha Aina binti Rosman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan pidato sekolah rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Michelle Jane binti Bolhan dari Sekolah Kebangsaan Sungai Ut, Dalat. Naib Johan dimenangi oleh Erika Elina Anak Jawan dari Sekolah Kebangsaan Kampung Sawai, Daro. Dan Johan disandang oleh Dayana Hasha binti Muhammad Zainuddin dari Sekolah Kebangsaan Kampung Igan, Dalat. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pertandingan Public Speaking Sekolah Menengah, tempat ketiga dimenangi oleh Raymond Kimura dari Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Thomas Tang Site dari Sekolah Menengah Kebangsaan Deshen Sibu. Dan Johan disandang oleh Marian Jasmine Chua Ziao Kian dari Sekolah Menengah Kebangsaan St. Elizabeth Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan Public Speaking Sekolah Rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Bryson Kong Yo Fu dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tai Kwang Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Sylvia Lee Jiayi dari Sekolah Jenis Kebangsaan Chunghua Sibu. Dan Johan disandang oleh Tristan Luke Anak Vesco dari Sekolah Kebangsaan SEDC Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan Poetry Recitation Sekolah Menengah, tempat ketiga dimenangi oleh Nur Atirah binti Zaidil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Merah Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Hazim Danish Ben Yusri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Nangka Sibu. Dan Johan disandang oleh Bridget Wong Ziao Shuen dari Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan Poetry Recitation Sekolah Rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Philomena Mindu Anak Asing dari Sekolah Kebangsaan SLDB nombor 1 Mukah. Naib Johan dimenangi oleh Francisca Emelda Anak Jenang dari Sekolah Kebangsaan Cardinal Vogen Song. Dan Johan
disandang oleh Natalie Wong Yu Zuen dari Sekolah Jenis Kebangsaan Taekwang Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan storytelling sekolah rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Izzakwan bin Abdul Muttalib dari Sekolah Kebangsaan Sungai Kut Tengah Dalat. Naib Johan dimenangi oleh Kristi Ling Tian Han dari Sekolah Jenis Kebangsaan Taman Rajang Sibu. Dan Johan disandang oleh William Hong E. Wong dari Sekolah Jenis Kebangsaan Sulai Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Bagi pertandingan syarahan bahasa Cina sekolah rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Karina Wong Shi Han dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Penghua Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Tang Zi Sing dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yok Ming Kenawik. Dan Johan disandang oleh Eric Chang Seng Kiat dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chenghua Sing Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Jangan tinggalkan tempat duduk anda kerana kita akan disajikan dengan persembahan bercerita sekolah rendah tahap 1 oleh adik Muhammad Khalis bin Harun dari Sekolah Kebangsaan Agama Majlis Agama Islam Sarawak, MUKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada barisan panel hakim di alam maya dan semua pendengar sekalian. Saya Muhammad Khalis bin Harun dari SK Agama Majlis Islam Sarawak MUKA ingin menyampaikan sebuah cerita teladan. Izinkan saya mulakan dengan serangkap pantun. Salam sejahtera pembuka bicara, kisah seuncam padi, tajuk cerita. Mari renungi maksud ceritanya, semoga menjadi teladan kepada kita. Sepasang suami istri yang sangat miskin tinggal di sebuah kampung iaitu Pak Abu dan isterinya Mak Milah. Mereka selalu menyalahkan nasib mereka yang miskin. Orang-orang kampung menyara kehidupan mereka dengan bercucuk tanam. Tetapi malangnya Pak Abu dan isterinya malas bekerja. Mereka lebih suka membuang masa. Ya, saban hari mereka berdua akan meminta bantuan makanan daripada jiran-jiran. Mereka tidak tahu malu sehingga ada di antara jiran mereka tidak mahu membantu mereka lagi. Oleh kerana sikap mereka yang pemalas, kehidupan mereka menjadi bertambah susah. Ada kalanya mereka tidak dapat makan dan tidur dengan lena. Nak tahu apa yang terjadi seterusnya? Pada suatu malam, muncullah seorang perempuan tua di hadapan pintu rumah mereka. Bolehkah saya masuk? Tanya perempuan tua itu. Silakanlah, jawab Pak Abu. Perempuan tua itu meminta sedikit makanan kerana terlalu lapar. Tetapi malangnya, mereka tidak ada apa-apa makanan untuk diberikan kepada perempuan tua itu. Perempuan tua itu memandang keadaan rumah suami istri itu. Adakah kamu ingin menjadi orang yang kaya? Tanya perempuan tua itu. Mereka mengangguk-angguk kegembiraan apabila mendengar kata-kata perempuan tua itu. Perempuan tua itu menyelok gendongan kain buruk lusuh yang dibawanya. Kedua-dua mereka melihat sahaja kelakuan perempuan tua itu. Pada fikiran mereka, tentulah perempuan tua itu mengeluarkan sebongkah emas. Cuba teka, apakah yang diberikan oleh perempuan tua itu kepada mereka? Nah, ambillah kuncang ini. Insya Allah, ia boleh menjadikan kamu kaya, kata perempuan tua itu. Pagi esok, kamu taburlah isi uncang ini di belakang rumah. Sudah pasti kamu akan menjadi kaya raya, pesan perempuan tua itu sebelum pulang. Pada keesokan harinya,
mereka membuka uncang tersebut. Pak Abu dan Mak Milah berasa kecewa. Dalam uncang itu hanyalah padi kering. Tanpa berlengah-lengah lagi, mereka pun menabur padi itu di belakang rumah. Tidak lama kemudian, anak padi mulai tumbuh. Alangkah terkejutnya mereka apabila padi itu berbuah dan menguning. Setelah padi masak, mereka pun menuai. 2-3 musim menabur dan menuai padi. Akhirnya, padi mereka menjadi banyak. Semenjak hari itu, kehidupan Pak Abu dan isterinya tidak lagi miskin. Mereka telah menjadi kaya dengan menjual padi. Mereka saling membantu dan memberi makanan kepada penduduk kampung yang miskin. Sikap Pak Abu dan isterinya mula berubah. Mereka menjadi tamak dan tidak suka bersedekah kepada orang susah atau miskin. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk merampas harta penduduk kampung. Apakah kesudahan cerita ini? Dengar ya. Malam itu, suami istri tidur dengan nyenyak tanpa menduga apa yang akan terjadi keesokannya. Tiba-tiba, setelah terbangun daripada tidur mereka, mendapati semua pokok padi telah layu dan mengering. Tiada lagi pokok padi yang dapat dituai untuk dijual. Lama-kelamaan, semua pokok padi telah mati. Kesemua harta benda mereka terpaksa dijual bagi menampung kehidupan mereka. Akibat tiada lagi pokok padi yang membuahkan hasil. Pada masa itu, barulah Pak Abu dan Mak Milah menyesal dan insaf dengan perlakuan tamak mereka. Malamnya, nasi sudah menjadi bubur. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Hiduplah mereka dalam kemiskinan semula. Ingatlah semua, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Jangan tamak dan haluba. Jangan suka meminta-minta kerana tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Rajin-rajinlah berusaha untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Dan apabila kita telah kaya, jangan lupa menderma atau bersedekah kepada fakir miskin. Kata pepatah Melayu, kalau dapat memandang bulan, jangan lupa rumput di bumi. Kita jangan lupa tentang asal-usul kita sendiri, terutama apabila telah menjadi kaya dan berjaya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita teruskan lagi dengan pemenang bagi pertandingan bidang pasukan badan beruniform. Diumumkan keputusan pemenang bagi pertandingan khidmat masyarakat di rumah sekolah menengah individu. Dimulakan dengan tempat ketiga dimenangi oleh Cheng Siong Wei dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sacred Heart Sibu. Naik Johan dimenangi oleh Clarence Wong Kyung Sim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tung Hua Sibu. Dan Johan disandang oleh Stephanie Wong Eng Ki dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sibu, Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Seterusnya, pemenang bagi pertandingan khidmat masyarakat di rumah sekolah rendah individu. Tempat ketiga dimenangi oleh Danish Anik Abdullah dari Sekolah Kebangsaan Nanga Pedai, Kanawit. Naik Johan dimenangi oleh Asleha anak Ricky dari Sekolah Kebangsaan Lubuk Ipoh, Song. Dan Johan disandang oleh Agustin Anyi anak Atin dari Sekolah Kebangsaan Nanga Jagau, Kenawit. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan cabaran Kampro Tunas Kedet Remaja Sekolah, Sekolah Rendah Individu. Tempat ketiga dimenangi oleh Linizi Elvi anak Joshua dari Sekolah Kebangsaan Nanga Pedai, Kanawit.
Naik Johan dimenangi oleh Nicholas Anak Ngindang dari Sekolah Kebangsaan Lubuk Ipoh Song, dan Johan disandang oleh Cecilia Marcella Anak Abid dari Sekolah Kebangsaan Nangapedai Kenawit. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan cabaran Kompro, Kadet Remaja Sekolah Menengah Individu, tempat ketiga dimenangi oleh Azil Azri Muslimi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Belawai Daru. Naik Johan dimenangi oleh Sebastian Anak Margaret dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kanawit. Dan Johan disandang oleh Lisia Kalimah Anak Joshua dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob Sedaya Kenawit. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan cabaran Kampro Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah Individu, tempat ketiga dimenangi oleh Marisa Leja Anak Samuel dari Sekolah Kebangsaan Nangatada Kanawit. Naik Johan dimenangi oleh Jessica Anak Lagan dari Sekolah Kebangsaan Nangatamalat Song. Dan Johan disandang oleh Selina Q. Lishan dari Sekolah Jenis Kebangsaan Dungsang Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan cabaran Kompro Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah Individu, tempat ketiga dimenangi oleh Winnie Yi Siloy dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sibu Sibu. Naik Johan dimenangi oleh Eleni Jovina Wong dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sibu Sibu. Dan Johan disandang oleh Adeline Kong Eun Ning dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sibu Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Persembahan seterusnya, tayangan video pendek pemenang pertandingan khidmat masyarakat di rumah Sekolah Menengah Kategori Individu hasil karya oleh adik Stephanie Wong Eng Hee dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sibu. Sama-sama kita saksikan. Hai, selamat pagi. Saya Stephanie Wong, murid tingkatan 5 Sains 2 dari SNK Bandar Sibu yang mewakili unit beruniform Bantu Puteri untuk menjalankan khidmat masyarakat di rumah yang bertemakan Norma Baharu. Sesuai sangat untuk saya memilih tema ini memandangkan kita semua perlu menjaga kebersihan diri dengan Norma Baharu ini. Setiap hari selepas bangun tidur, inilah rutin harian saya. Perkara yang pertama akan saya lakukan adalah memasukkan tempat tidur saya. Seterusnya, saya akan menyapu dan mengemaskan bilik saya. Kemudian, saya akan mengelak tingkap bilik saya. Saya yakin bahawa kebersihan sebuah rumah merupakan teras utama kehidupan yang sehat dan selamat. Dengan ini, beban ibu saya bukan sahaja dapat diringankan, bilik tidur kami pun akan sentiasa mempunyai pengudaraan yang bersih. Selesai! Setiap hari Jumaat, selepas balik dari sekolah, baju dan kasut saya akan dicuci sebagai langkah penjagaan sendiri. Dengan ini, saya akan merendam, menyentuh dan membilas baju saya sehingga bersih. Dengan kasut pula, saya akan menggosok dan mencuci sehingga bersih. Saya amat mementingkan disiplin saya kerana disiplin dan amalan rutin ialah anak kunci kepada kebersihan dan kesihatan diri. Setiap kali selepas ibu saya memasak dan selepas makan, saya akan membantu keluarga saya mencuci tingkap mangkok. Kemudian, saya membantu menyusun pergagasan dapur, mengelak meja makan, menyusun kerusi, mengelap dapur, dan mengemak lantai.
kepuasan kepada saya apabila dapat membantu ibu saya sekaligus memastikan dapur rumah kami sentiasa dalam keadaan yang kemas dan bersih. Ingat, norma baharu. Pada sebelah petang pula, saya membantu ibu saya membersihkan persekitaran luar rumah. Selepas itu, saya akan membantu mencuci dan mengemok lantai. Apabila kebersihan persekitaran tempat tinggal kita terjaga, kita juga dapat dihindari daripada serangan kuman dan udara tidak bersih yang boleh membawa musibah penyakit. Berkebun merupakan hobi saya. Sekarang ini saya mencabut rumput di halaman rumah saya. Selain dapat mengeluarkan peluh, badan kita pun akan sentiasa sehat. Saya sentiasa bersedia untuk membantu ibu saya di rumah berpegang kepada prinsip slogan Bantu Puteri selalu sedia. Kita teruskan lagi dengan pemenang bagi pertandingan bagi bidang kesenian. Diumumkan keputusan pemenang bagi pertandingan monolog sekolah menengah. Dimulakan dengan tempat ketiga dimenangi oleh Andrea Natasha Anak Riki dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kanawit. Naib Johan dimenangi oleh Sally Wong Lehkah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Konghua Sibu. Dan Johan disandang oleh Thomas Benny Anak Wang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Secret Heart Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Seterusnya, pemenang bagi pertandingan musik instrumental tradisional solo sekolah menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Denny Joachim Anak Dennis dari Sekolah Menengah Kebangsaan Secret Heart Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Muhammad Harith Aidit bin Muhammad Irfan John dari Sekolah Menengah Kebangsaan Secret Heart Sibu. Dan Johan disandang oleh Vincent Clarence Anak Rogers dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sibu Jaya Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan musik instrumental tradisional solo sekolah rendah. Pemenang tunggal disandang oleh Ashalina Limang Anak Jekri dari Sekolah Kebangsaan Perbandaran Sibu nombor 4 Sibu. Pemenang bagi pertandingan nyanyian solo sekolah menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Villarico Kriston Anak Riki dari Sekolah Menengah Kebangsaan Secret Heart Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Artemis Anak Rasul dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sedaya Kanawit. Dan Johan disandang oleh Kelly Michelle Anak Joffrey dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sibu Jaya Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan nyanyian solo sekolah rendah. Tempat ketiga dimenangi oleh Sylvia Pia Anak Linda dari Sekolah Kebangsaan Penghulu Imban Selangau. Naib Johan dimenangi oleh Syahrizal bin Rosli dari Sekolah Kebangsaan Kuala Matu Daro. Dan Johan disandang oleh Emri Anak Lanyau dari Sekolah Kebangsaan Nangajih Kenau. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan poster sekolah menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Robert Lee Anak Bruin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mukah. Naib Johan dimenangi oleh Jennifer Lee Ying dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tiong Hin Sibu. Dan Johan disandang oleh Nur Kristina Amalin binti Muhammad Juanda dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Nangka Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan Doodles sekolah rendah. Tempat ketiga dimenangi oleh Elroy Yong Tian King dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tai Kwang Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Tiong Zi Yuan dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tai Kwang Sibu. Dan Johan disandang oleh Odi Wong Zhen Ji dari Sekolah Jenis Kebangsaan Sulai Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10.
Pemenang bagi pertandingan tarian etnik Sarawak Sekolah Menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Jeffrey Buyau Anak Minggu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Nangadap Kenawit. Naib Johan dimenangi oleh Fernandez Anak Johnny dari Sekolah Menengah Kebangsaan Secret Heart Sibu. Dan Johan disandang oleh Joyce LC Anak Jantung dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kapit nombor 2. Sama-sama kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan tarian etnik Sarawak Sekolah Rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Angeline Candy Anak Jabang dari Sekolah Kebangsaan St. Francis Xavier Kenawit. Naib Johan dimenangi oleh Emerson bin Puting dari Sekolah Kebangsaan Kampung Bungan Dalat. Dan Johan disandang oleh Estili Roni Anak Ningkan dari Sekolah Kebangsaan Nanganirok Ngemah Kenawit. Sama-sama kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan tarian Zapin Malaysia Sekolah Menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Aaron Laja Anak Stephen dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Balingan Selangau. Naib Johan dimenangi oleh Bito Anak John Haley dari Sekolah Menengah Kebangsaan Nangadap Kenawit. Dan Johan disandang oleh Fedeline Veron Anak Sami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Nangadap Kenawit. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan tarian Zapin Malaysia Sekolah Rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Valerie Fasha Anak Stang dari Sekolah Kebangsaan SLDB nombor 1 Mukah. Naib Johan dimenangi oleh Jasper Rimba Anak Irong dari Sekolah Kebangsaan Nanganirok Ngemah Kenawit. Dan Johan disandang oleh Will Leo Anak Juki dari Sekolah Kebangsaan SLDB nombor 1 Mukah. Sama-sama kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Sebelum kita meneruskan anugerah bidang seterusnya, kita akan dihiburkan dengan persembahan Johan tarian etnik Sarawak Sekolah Rendah oleh adik Esteli Runi Anak Ningkan dari Sekolah Kebangsaan Nanganirok Ngemah Kenawit.
Kita teruskan lagi dengan pemenang bagi pertandingan bagi bidang STEM. Diumumkan keputusan pemenang bagi pertandingan bercerita STEM sekolah rendah. Dimulakan dengan tempat ketiga dimenangi oleh Nur Iwana Husna binti Jeffrey dari Sekolah Kebangsaan Batu 36 Selangor. Naib Johan dimenangi oleh Nur Aisyah Banan binti Abdullah dari Sekolah Kebangsaan Hijrah Badung Darul. Dan Johan disandang oleh Jenny Clara anak Wong dari Sekolah Kebangsaan Nanga Kanawit. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Seterusnya, pemenang bagi pertandingan Digital Poster Sekolah Rendah tempat ketiga dimenangi oleh Tiong Ziyun dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tai Kuang Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Ainin Sofia binti Wahid dari Sekolah Kebangsaan Kampung Balan Dalat. Dan Johan disandang oleh Nur Amirah Batrisha Abdullah dari Sekolah Kebangsaan Kampung Balan Dalat. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan digital video sekolah menengah tempat ketiga dimenangi oleh Debni Anak Tawi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Nangedap Kanawit. Naib Johan dimenangi oleh Nur Syafiqah Aliani binti Husaini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Igan Dalat. Dan Johan disandang oleh Arifah binti Hamzah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Igan Dalat. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan I Think Science Konsep Sekolah Rendah tempat ketiga dimenangi oleh Halina Maisara binti Anwar dari Sekolah Kebangsaan Bawang Kian Darul. Naib Johan dimenangi oleh Nur Hasiah binti Harun Arifin dari Sekolah Kebangsaan Kampung Senau Dalat. Dan Johan disandang oleh Jaksin Ampari anak uji dari Sekolah Kebangsaan Batang Lasa Darul. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan Reka Cipta Facial Design Sekolah Rendah tempat ketiga dimenangi oleh Justiana Amanda dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Xinhua Song. Naib Johan dimenangi oleh Kaisara binti Khairul Zulhusni dari Sekolah Kebangsaan Kampung Teh Dalat. Dan Johan disandang oleh Khalid Akasha bin Sofian dari Sekolah Kebangsaan Dua Sungai Muka. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan Sains Club Sekolah Menengah tempat ketiga dimenangi oleh Grace Wong Ying Fong dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sibu Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Nurul Raihana binti Nur Amri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sibu Sibu. Dan Johan disandang oleh Imelda Ling Ning Eng dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sibu Sibu. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan Sains Infografik Sekolah Menengah tempat ketiga dimenangi oleh Alice Tang Ong Sin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lanang Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Amos Anak Kennedy dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob Kenawit. Dan Johan disandang oleh Izriana Izrin anak Sipang dari Maktab Rendah Sains Mara Muka. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan STEM Show Sekolah Menengah tempat ketiga dimenangi oleh Kurisha Aravela anak Andin
dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kanawit. Naib Johan dimenangi oleh Zahirah Nabilah binti Abdul Jalil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Belawai Darul. Dan Johan disandang oleh Sharon Wong Pei Chun dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kanawit. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Baiklah, mari kita saksikan karya pemenang pertandingan digital video sekolah menengah oleh adik Arifah binti Hamzah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Igan Dalat. Jom kita saksikan. It's my lazy. It's my Assalamualaikum, good morning, good afternoon, good evening, good night, or whatever situation you're in. So, here it's just me. So the title given is COVID-19 Stay Home. This video I want to share a few things that I do to not get bored during this quarantine and might be tips for you guys, but quarantine edition. Follow me, I'm your guide. Without further ado, let's jump right into the video. First, do some exercises to get fit. Run. You can jog around your house and do some exercise or play football with your siblings. But if rains, just stay inside or people will get you wrong. And play some board games with your sibling. Or just play online games. Stay alert. With the news, with your surrounding, with what is happening around your house. Don't be ignorant, unknowledgeable about the surrounding or what is happening in the world. Because you will not know what is happening outside, whether this or this might happen. During this time, I've been improved lots of my skills, like drawing, from this to this, singing and learn new language to watch drama without subtitles. Impressive, right? You can do so. Encourage yourself not to be lazy and impress someone. Or you can edit your photos to make it better like this. And homework. Do your homework. If you do your homework at time, you will feel more at ease because there's no homework after that. Don't let homework wait for you. Let you be the one who's waiting for homework. I know it's hard to learn online, but try to get along with the new atmosphere for the time being. So the most important thing from my video is that how you spend it. This is the perfect time for you to spend it with your family. So don't just fill your time with a phone in your hand, but try to start a conversation with your family, with your siblings, and spend the quality time with them. So at the end of the video, I want to share a few info about coronavirus. Stay tuned. Don't forget to wash your hands and sanitize them with alcohol-based sanitizer and keep a distance at least 1 meter from each other. Stay safe. So if you want to read more about the infos, just pause the videos or Google it. Okay, so this is the end of my video and I really hope you enjoy it. Together we fight, together we win against COVID-19. Hashtag kita jaga kita. Thank you. Bye-bye, adios. Seterusnya, diumumkan keputusan pemenang bagi pertandingan yang telah dikelolakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Diumumkan keputusan pemenang bagi pertandingan deklamasi sajak Bahasa Cina Sekolah Menengah Atas. Dimulakan dengan tempat ketiga dimenangi oleh Phyllis Po Yining dari Sekolah Menengah Kebangsaan Chonghua Miri. Naib Johan dimenangi oleh Amanda Lee Wan Ting dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kuching nombor 1 Kuching. Dan Johan disandang oleh Clement Jong Wei Zi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kuching, Kuching. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Seterusnya, pemenang bagi pertandingan esei writing sekolah menengah kategori tingkatan 6. Tempat ketiga dimenangi oleh Nur Azrin Nazirah binti Masino dari Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuk Lawas. Naib Johan
dimenangi oleh Lee Kwang Jit dari Sekolah Menengah Kebangsaan Chung Hua Miri. Dan Johan disandang oleh Nicholas Ting Ting Ho dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sacred Heart Cebu. Sama-sama kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan menulis esei sekolah-sekolah menengah tingkatan 6. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Nuraiman bin Aslizam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Simanggang. Naib Johan dimenangi oleh Muhammad Zakaria Hamdan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Nangka, Sibu. Dan Johan disandang oleh Muhammad Syahrul Naim bin Muhammad Syafiq dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Aman. Sama-sama kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan menulis sajak sekolah-sekolah menengah tingkatan 6. Tempat ketiga dimenangi oleh Aiman Syahiran bin Fadilah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Asajaya Semarang. Naib Johan dimenangi oleh Awangku Hafizan bin Awang Sukur dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bako Kuching. Dan Johan disandang oleh Muhammad Izzat bin Razwan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bako Kuching. Sama-sama kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan Poetry Writing sekolah-sekolah menengah tingkatan 6. Tempat ketiga dimenangi oleh Siti Nur Ain binti Muhammad Husin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Sibu. Naib Johan dimenangi oleh Elton Lok Wai Kin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Chonghua Miri. Dan Johan disandang oleh Elsa Abigail Dinang, anak Mark Markus Bugat dari Pusat Tingkatan 6 Semester 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Aman, Sri Aman. Sama-sama kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan seni visual sekolah menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Iris Wong Zi Yi dari Sekolah Menengah Kebangsaan St. Anthony Sarike. Naib Johan dimenangi oleh Jennifer Su Kylie dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Bintulu. Dan Johan disandang oleh Ki Yan Ti dari Sekolah Menengah Kebangsaan Deshen Sibu. Sama-sama kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan video pendek sekolah menengah rendah berkumpulan. Tempat ketiga dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuk Lawas. Naib Johan dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kuching. Dan Johan disandang oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Belawai Darul. Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan video pendek sekolah menengah atas berkumpulan. Tempat ketiga dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan St. Anthony Sarike. Naib Johan dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Sarike. Dan Johan disandang oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Lintang Kuching. Sama-sama kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan cabaran Kempro KRS Sekolah Menengah Berkumpulan. Tempat ketiga dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Aman. Naib Johan dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Tatau. Dan Johan disandang oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Tebedu Serian. Sama-sama kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Pemenang bagi pertandingan cabaran Kempro pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah Berkumpulan. Tempat ketiga dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Tebedu Serian. Naib Johan dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Ahmad Zaidi Kuching. Dan Johan disandang oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Sarike.
Sama-samalah kita saksikan pemenang di tempat keempat hingga ke-10. Anugerah yang dinanti-nantikan ialah anugerah Johan Keseluruhan Zon Tengah 2. Pemenang bagi anugerah ini ditentukan melalui sistem mata, tidak termasuk 10 pertandingan anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Anugerah Johan Keseluruhan Zon Tengah 2 dimenangi oleh Pejabat Pendidikan Daerah Sibu. Anugerah yang seterusnya merupakan anugerah penyertaan terbaik di mana anugerah tersebut ditentukan melalui kiraan peratus daripada kuota yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Anugerah penyertaan terbaik dimenangi oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kanawit. Majlis merakamkan sekalung tahniah kepada pasukan sekolah yang berjaya, manakala yang kurang berjaya diharapkan tidak berputus asa dan cuba lagi pada pertandingan akan datang. Bagi pihak majlis, sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan Carnival Co-Curriculum secara dalam talian peringkat Negeri Sarawak tahun 2020 atau lebih dikenali sebagai Carnival Iman Sang Anak Sarawak, serta sidang penonton yang telah sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Akhir kata, saya Wan Alwi bin Wan Bujang serta rakan saya Hartini Baharudin mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekasaran maupun kesilapan tutur kata dan perbuatan yang menyinggung perasaan sepanjang kami bersiaran. #kita jaga kita. #kita teguh, kita menang. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.